Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup bersesuaian sebenarnya dengan situasi semasa. Dan tentunya lah kita masih lagi berada dalam suasana ataupun mood sambutan bulan kemerdekaan. Semalam baru saja kita menyambut Hari Kebangsaan 2021 dan 16 hari bulan September nanti kita akan menyambut pula sambutan Hari Malaysia. Dan sebenarnya pelbagai pihak telah pun melakukan ataupun melaksanakan pelbagai program dalam usaha untuk memeriahkan lagi, menyemarakkan lagi semangat sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Kemerdekaan Negara. Dan inilah topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara, iaitu Pidato Kenegaraan 2021 Kita Malaysia Bangkit Bersama. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersiap sedia untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Tuan Haji Hashim Haji Badu yang merupakan timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Digital di Jabatan Penerangan Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cantik sekali backdrop Tuan Haji tu. Bersesuaian dengan suasana. Betul. Baik, Tuan Haji, kita nak bercakap tentang perkara yang harus kita war-warkan kepada penonton-penonton kita. Dan macam saya sentuh tadi, iaitu topik kita ialah tentang Pidato Kenegaraan 2021 dan kita memilih apa yang disebut sebagai Kita Malaysia Bangkit Bersama. Mungkin buat permulaan ini, Tuan Haji, mungkin boleh memperjelaskanlah mengenai pertandingan Pidato Kenegaraan 2021 ini. Silakan Tuan Haji. Ya, terima kasih Cik Sarkawi Jirim, terima kasih Bernama TV, terima kasih Ruang Bicara kerana menjemput Jabatan Penerangan untuk bersiar pada malam ini. Ya, sebenarnya pertandingan Pidato Kenegaraan 2021 ini adalah merupakan salah satu program penting Jabatan Penerangan Cik Sarkawi sebagai pengisian untuk sambutan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia setiap tahun. Dan untuk makluman pertandingan ini, ya, pertandingan Pidato Kenegaraannya adalah merupakan program yang telah kita laksanakan bermula pada tahun 2000, Cik Sarkawi Jirim. Wow. Bermakna program ini dah berusia 21 tahun. Hebat. Cumanya dia dah dalam tempoh 21 tahun kita laksanakan program ini sebagai wadah ataupun platform untuk kita memasarkan mesej-mesej kenegaraan, semangat cintakan negara, yang mana dijadikan oleh Jabatan Penerangan sebagai satu program penting. Setiap tahun kita laksanakan program ini, khususnya bersempena dengan sambutan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Dan untuk tahun ini, tahun 2021 adalah merupakan tahun yang ke-21. Dan cumanya dalam tempoh 21 tahun untuk Cik Sarkawi, program ini telah kita buat transformasi beberapa kali, iaitu pada tahun 2007 hingga 2009 kita telah buka pertandingan ini untuk pelajar-pelajar universiti sahaja, syarat pertandingan ketika itu. Dan begitu juga pada tahun 2014 kita buka pertandingan ini untuk kaum bukan Melayu. Dan akhirnya pada tahun 2016 kita buka balik pertandingan ini untuk rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas menggunakan konsep TED Talk. Dan ini adalah merupakan platform yang kita jadikan sebagai salah satu wadah Jabatan Penerangan untuk memasarkan mesej-mesej kenegaraan, memasarkan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam kalangan rakyat. Sebab kita jadikan ini, Cik Sarkawi, platform Pidato Kenegaraan ini sebagai satu wadah kepada rakyat untuk menzahirkan rasa cinta mereka, rakyat Malaysia terhadap negara. Betul. Bagaimana dia menzahirkan perasaan cintakan negara, cerita tentang sejarah kemerdekaan, tentang rukun negara, tentang mesej-mesej kenegaraan melalui pertandingan Pidato Kenegaraan ini. Cumanya Cik Sarkawi, lazimnya sebelum ini kita adakan pertandingan ini secara bersemuka, secara fizikal di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Tapi oleh kerana pandemik
COVID-19 ini, kita ubah suai pertandingan ini secara digital, yang mana para peserta merakamkan dia punya pidato dia untuk kita nilai di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Ya, 21 tahun adalah satu jangka masa yang bagi saya cukup lama sebenarnya, dan kita seharusnya lah mengucap tahniah kepada Jabatan Penerangan Malaysia kerana mengambil atau memperkenalkan satu program yang sesungguhnya boleh memberikan kesan ataupun impak untuk membangkitkan semangat kecintaan kita kepada negara, semangat patriotik warga negara kita dan sebagainya. Tetapi mungkin penting jugalah bila tarikh pertandingan ini bermula sebenarnya, Tuan Haji. Okey, sebenarnya kita mula pertandingan ini sejak awal tahun itu, Encik Syarkawi. Kita mula pada 1 Mac hingga 30 Mei untuk beri peluang kepada negeri, Jabatan Penerangan Negeri sebagai penganjur di peringkat negeri untuk memberi peluang kepada rakyat di setiap negeri bagi menyertai pertandingan tersebut dalam tempoh 1 Mac hingga 30 Mei. Dan selepas itu, peserta-peserta ini akan dinilai di peringkat negeri, dan pada 26 Julai yang lepas, kita adakan penghakiman di peringkat kebangsaan, yang mana johan bagi setiap negeri itu kita akan nilai, kita pilih 6 yang terbaik untuk kita pilih sebagai peserta yang akan menyertai pertandingan akhir yang kita akan adakan pada 3 September hari Jumaat ini. Jadi inilah tiga tahap yang mana pertandingan ini diadakan di peringkat negeri bermula pada 1 Mac hingga 30 Mei. Dah selesai lah sebenarnya, Cik Syarkawi. Dah tak ada lah peluang untuk menyertai pertandingan ni. Kalau nak menyertai pertandingan kena tunggu tahun depan lah. Tapi untuk selesai dah, kita sekarang ni dah di peringkat untuk nak mengadakan pertandingan akhir, yang mana pada 26 Julai lepas kita telah memilih 15 peserta terbaik johan bagi setiap negeri untuk kita pilih 6 yang terbaik bagi kita adakan pertandingan akhir yang akan kita adakan pada 3 September hari Jumaat pada sekolah malam. Saya suka tadi bila Tuan Haji sebut tentang beberapa perkara, beberapa perubahan yang telah pun dibuat, dan tahun ini terpaksalah kita berubah lagi daripada kalau dulu boleh appear in physically tetapi kali ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 perkara itu tidak dapat dilaksanakan. Tapi ada tak lagi lain kaedah yang dari segi aspek pelaksanaan pertandingan pidato kenegaraan peringkat kebangsaan kali ini mungkin yang kita boleh kongsikan bersama Tuan Haji? Ya, betul, Cik Syarkawi. Sebenarnya kalau ikutkan platform pertandingan pidato kenegaraan ini, kita adakan selama 21 tahun yang saya sebut tadi. Pada sebelum ini kita adakan di peringkat daerah. Okey, bermakna setiap daerah kita ada 153 daerah di seluruh negara. Setiap daerah, pejabat penerangan daerah akan mengadakan pertandingan di daerah masing-masing untuk memilih wakil daerah, memberi peluang kepada peserta-peserta di daerah untuk menyertai pertandingan ini. Selepas itu barulah kita pilih wakil setiap daerah bagi bertanding pula di peringkat negeri. Jadi di peringkat negeri akan ada pula majlis Syarkawi, kita adakan di kawasan-kawasan strategik yang tertentu untuk kita memilih memilih pemenang untuk mewakili negeri. Dan barulah kita adakan pertandingan di peringkat separuh akhir kebangsaan dan juga akhir kebangsaan. Itu lazimnya yang kita laksanakan program ini setiap tahun. Tetapi oleh kerana pandemik COVID-19, kita tidak dapat melaksanakan program sebegitu rupa. Sebab kita tidak ada peluang untuk mengadakan program secara bersemuka, melibatkan ramai penonton dan sebagainya. So kita ubah suai, kita nakkan pertandingan ini pun menjadi sebagai satu platform yang kita tidak pinggirkan sebagai satu wadah ataupun wahana untuk memasarkan maklumat-maklumat, mesej-mesej kerajaan semangat cintakan negara. Kita ubah suat pertandingan ini yang mana setiap peserta yang nak menyertai pertandingan ini ikut negeri, dia akan merakamkan pidato dia dalam tempoh 13 minit yang diberikan. Setiap peserta berdasarkan tajuk yang dipilih, dan dia akan rakam menggunakan konsep tech talk, teknologi entertainment design, dan videonya itu akan dihantar ke Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Negeri-Negeri. Sebelum Ibu Pejabat Penerangan Negeri akan melantik panel ataupun juri bagi memilih pemenang bagi pertandingan peringkat negeri untuk memilih wakil negeri-negeri tersebut untuk ke peringkat kebangsaan. Jadi itulah kaitan kita ubah suai, Cik Syarkawi, memandangkan
constraint ataupun kekangan yang kita hadapi pandemik 19 ini, tetapi kita tidak mahu meminggirkan aktiviti ini kerana kita tahu bahawa pertandingan ini ataupun program ini ada merupakan program yang baik sebagai satu, macam saya sebut tadi, sebagai satu wadah ataupun platform untuk rakyat menzahirkan rasa cintakan kepada negara, menyalurkan mesej kenegaraan, dan itu juga kita jadikan sebagai platform oleh Jabatan Penerangan sebagai satu, orang kata, platform untuk memasarkan dasar-dasar kerajaan, menyemai semangat cintakan negara dan juga mesej-mesej kenegaraan kepada rakyat. Daripada apa yang Tuan Haji sebut tadi, itu memang sesuatu yang cukup menarik. Tetapi barangkali Tuan Haji, ada tak lagi syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi oleh peserta? Mungkin yang dah pun mengambil bahagian ini mereka sudah pun mengetahui, tetapi mereka yang mungkin di masa-masa yang akan datang juga ingin menyertai pertandingan ini, apakah syarat-syarat pertandingan yang perlu mereka patuhi sebenarnya? Ini untuk tahun depan lah Cik Sarkawi. Sebab untuk nak menyertai tahun ni dah selesai. Kita cuma nak buat pertandingan akhir je sebenarnya. Tapi sebenarnya pertandingan ini ialah setiap pertandingan ada syaratnya. Pastinya warga negara lah Cik Sarkawi. Pastinya warga negara sama ada maknanya di 15 buah negeri dan juga berumur 18 tahun ke atas. Okey. Dan setiap peserta boleh menghantar satu penyertaan sahaja dan tidak dibenarkan untuk membuat permohonan pindaan kepada produk yang telah dihasilkan oleh setiap peserta tersebutlah. Dan skrip pidato ataupun slide pembentang merupakan karya asli peserta dan juga penganjur berhak membatalkan penyertaannya sebenarnya sekiranya terbukti dengan sahih bahawa peserta tersebut mengemukakan maklumat yang tidak benar dalam borang penyertaannya. Jadi itu jelah syaratnya yang telah kita kenakan kepada peserta, agak orang kata mudah syaratnya sebenarnya, berumur 18 tahun ke atas, warga negara Malaysia dan juga berkemampuan untuk menyertai pertandingan ini. Bagaimana dengan Tuan Haji, pemilihan tema misalnya ataupun tajuk-tajuk untuk pertandingan ini? Apakah ia ditetapkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia ataupun mereka bebas memilih apa saja tajuk kecuali mungkin yang dianggap sensitif dan sebagainya, Tuan Haji? Ya, kita sebenarnya untuk memandu sebagai panduan kepada para peserta, kita sediakan 5 sebenarnya kategori tema ataupun tajuk Cik Sarkawi untuk panduan kepada peserta, iaitu kategori pertama berkaitan dengan dasar perlembagaan dan juga rukun negara. Jadi peserta boleh memilih tajuk-tajuk di bawah kategori ini seperti rukun negara, seperti keluhuran perlembagaan, begitu juga dengan dasar perpaduan negara dan sebagainya. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua ialah berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan. Jadi para peserta juga boleh memilih tajuk-tajuk di bawah kategori keselamatan dan kesihatan ini seperti proklamasi darurat memerangi COVID-19, hashtag Malaysia Prihatin dan sebagainya. Itu kategori kedua. Untuk kategori ketiga pula iaitu kategori ekonomi. Peserta juga diberi peluang untuk memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ekonomi. Kadang-kadang ada peserta yang minat untuk mengupas dan juga menyampaikan pidato dan berkaitan dengan kategori ekonomi ini. Kemudian kategori global. Ini satu kategori baru Cik Sarkawi yang kita utarakan ataupun ketengahkan, beri peluang kepada peserta. Iaitu kategori global dan juga kategori transformasi digital. Jadi dua kategori ini merupakan kategori baru yang kita perkenalkan tahun ini bersempena dengan kita punya berhadapan dengan era pandemik COVID-19 ini, iaitu berkaitan dengan kategori global, contoh tentang dasar-dasar luar negara, dan juga transformasi digital berkaitan industri digital dan juga arah Malaysia Pintar. Jadi inilah 5 kategori yang kita beri peluang kepada peserta untuk memilih, bermakna bukannya satu saja tetapi ada 5 pilihan untuk memberi peluang kepada peserta memilih tajuk-tajuk yang bersesuaian oleh setiap peserta. Dari pengamatan rakan-rakan Tuan Haji dan juga rakan-rakan yang menganjurkan program ini, daripada 5 kategori yang Tuan Haji sebut tadi itu, kategori manakah dilihat begitu popular dan menjadi pilihan utama daripada peserta-peserta yang mengambil bahagian baik di peringkat awal khususnya, Tuan Haji?
Kalau berdasarkan analisis yang dibuat, saya tengok tidak ada satu yang dominan, Cik Sarkawi. Tidak ada satu kategori yang dominan. Kebanyakan peserta di negeri-negeri itu memilih kategori-kategori kelima-lima kategori yang disebutkan tadi. Cumanya mungkin ada cuma yang berjaya memasuki pertandingan akhir tu. Saya tengok kat sini 5 tajuk ataupun 6 peserta yang berjaya memasuki pertandingan ini semuanya tajuk yang berbeza, kategori yang berbeza. Contohnya mungkin boleh saya nyatakan kat sini peserta ada 6 peserta Cik Sarkawi yang berjaya memasuki pertandingan akhir yang kita akan nilai mengadakan pertandingan ini pada 3 bulan itu, iaitu saudara Muhammad Nasir, peserta dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dia telah memilih tajuk dasar perpaduan negara. Yang keduanya Encik Huzaifah bin Umar daripada Negeri Sembilan. Beliau telah memilih tajuk #Malaysia Prihatin. Itu juga dengan peserta ketiga saudari Ainun Nasibah Johar, iaitu peserta daripada Sabah. Tajuk itu ialah kebebasan bersuara, bukan kebebasan berbohong. Peserta yang keempat yang berjaya memasuki pertandingan akhir iaitu peserta dari Pahang, Hau Wai Kiat, judul dasar perpaduan negara membangunkan identiti nasional. Dan peserta yang kelima Cik Muhammad Aiman Abdullah, wakil ataupun Johan daripada Negeri Perlis. Beliau memilih tajuk berkaitan dengan global, dasar luar Malaysia. Dan peserta yang keenam iaitu saudara Muhammad Amiruddin bin Muhammad Nur, iaitu daripada Negeri Melaka. Beliau memilih tajuk rukun negara. Jadi saya tengok ada 6 peserta yang berjaya memasuki pertandingan akhir ini. Kena 6 tajuk itu berbeza daripada kelima-lima kategori yang disediakan oleh setiap pertandingan ini. Untuk mencantikkan lagi persembahan mereka nanti di pertandingan akhir nanti, apakah mereka dibenarkan misalnya Tuan Haji untuk menggunakan slide ataupun video-video sokongan untuk mencantik dan mengindahkan lagi ataupun memberikan kesan ataupun impact yang lebih mendalam bila mereka melakukan ucapan ataupun pidato itu nanti, Tuan Haji. Ya, betul Cik Sarkawi. Sebenarnya itulah antara perubahan ataupun transformasi yang kita sediakan untuk pertandingan pidato kenegaraan ini. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, awalnya sebenarnya di peringkat tahun-tahun permulaan awal pertandingan ini, kita memberikan peluang kepada setiap peserta untuk menyampaikan pidatonya secara bersemuka. Tetapi transformasi yang kita buat terhadap pertandingan ini bermula pada tahun 2016, kita menggunakan konsep TED Talk, teknologi entertainment design, iaitu menggunakan garapan dengan pembentangan oleh setiap peserta itu, menggunakan infografi, menggunakan PowerPoint, menggunakan sistem pembentangan dalam talian, yang mana semuanya itu kita ambil kira juga tentang kreativiti setiap peserta untuk mengemukakan hujah masing-masing, bukan sahaja semata-mata secara lisan, tetapi dengan adanya bantuan video ataupun infografi ataupun PowerPoint yang disediakan oleh setiap peserta. Dari segi aspek proses ataupun kaedah penghakiman dan juga penjurian itu nanti, apakah sebenarnya pihak penganjur melantik betul-betul mereka yang pakar sebenarnya untuk menjadi hakim dan juga juri dalam pertandingan kali ini, Tuan Haji? Ya, betul. Di peringkat negeri pun sebenarnya ada panel juri masing-masing untuk memilih pemenang di peringkat negeri, dan untuk peringkat kebangsaan pun sama. Urustia telah memilih beberapa orang pakar untuk menjadi panel penilai untuk mengadili 6 peserta yang berjaya memasuki pertandingan akhir yang akan dijatuhkan pada 3 hari bulan September, Jumaat malam Sabtu akan datang ini. Ada 2 kategori penjurian yang Cik Sarkawi, iaitu yang pertama dari segi penjurian oleh juri-juri profesional, iaitu merangkumi 80% pemarkahan akan diadili dalam aspek takrifan tajuk dan juga huraian setiap peserta terhadap tajuk yang dipilih. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan teknik komunikasi,
dan juga bahan serta alat sokongan yang seperti yang saya sebut tadi tentang bahan-bahan yang digunakan. Begitu juga dengan aspek ketiga, penyampaian juga persembahan oleh setiap peserta, bahasa yang digunakan dan juga adab serta. Jadi inilah 5 kategori yang akan dinilai oleh panel juri profesional yang merangkumi 80% markah. Dan istimewanya juga untuk tahun ini, untuk pertandingan akhir pada 3 bulan September ini, ada juga juri awam sebanyak 20%, yang mana kita beri peluang kepada penonton-penonton di luar yang akan mengikuti secara langsung melalui untuk mengundi setiap peserta yang akan mereka minat menyampaikan. Ya. Oh, ini dah jadi macam pertandingan nyanyian tadi. Tapi satu yang penting jugalah, ini pun ditunggu-tunggu lah, hadiah yang ditawarkan pada tahun ini. Apakah itu juga ada sesuatu berita yang mungkin lebih baik untuk memberi semangat kepada 6 peserta yang akan memasuki saingan akhir nanti ataupun pertandingan akhir nanti? Ya betul, Cik Syarkawi. Sebenarnya setiap pertandingan itu pastinya ada hadiah kan. Walaupun sebenarnya bukan hadiah itu yang menjadi keutamaannya. Namun begitu setiap pertandingan macam sebut tadi pasti ada hadiahnya. Hadiahnya cukup istimewa, Cik Syarkawi. Cukup istimewa. Okay. Wang tunai 51,000. 51,000. Wang tunai. Tetapi ini untuk peringkat negeri dan juga peringkat akhir kebangsaan. Untuk peringkat negeri je saja ada 45,000. Iaitu mana setiap johan negeri akan menerima RM1,500 bersama beserta dengan pelat dan juga CD penyertaan. Dan untuk naib johan RM1,000 pelat dan juga CD penyertaan. Dan untuk tempat ketiga RM500. Itu 45,000, Cik Syarkawi, 15 minit. Jadi itu yang saya sebut tadi, itu memang agak lumayan. Dan untuk peringkat kebangsaan pula yang akan berlangsung pada 3 bulan ini, johan akan menerima RM3,000 bersama beserta dengan pelat dan juga CJ penyertaan. Naib johan pula RM2,000 dan tempat ketiga RM1,000. Jadi jumlah keseluruhan, Cik Syarkawi, RM51,000 akan dimenangi dan telah pun dimenangi semua oleh pemenang peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan yang akan berlangsung pada 3 bulan ini. Satu lah, Cik Syarkawi, mungkin saya nak maklumkan kat sini. Ya, silakan. Dalam pada kita bicarakan tentang pertandingan pidato ini, sebenarnya dah 21 tahun kita adakan program ini, program kerajaan, program Jabatan Penerangan yang cukup penting sebenarnya. Ramai peminatnya. Kita telah melahirkan, Cik Syarkawi, kita telah melahirkan 21 juara peringkat kebangsaan. Sebab dah 21 kali ataupun dah 21 tahun kita anjurkan pertandingan ini. Dan secara tidak langsung juga, Cik Syarkawi, kita telah menzahirkan atau melahirkan 315 juara peringkat negeri. Yang mana mereka ini adalah merupakan orator-orator, pendebat-pendebat, pemidato-pemidato yang tersohor, yang cemerlang, yang datangnya daripada seluruh pelosok negara untuk menyertai pertandingan ini. Dan kebanyakan yang dipilih itu sebagai johan itu adalah merupakan seorang pemidato yang memang cemerlang, yang berwibawa, yang mampu memukau orang kata penonton ataupun pendengar yang mendengar pidato masing-masing. Baik, kita semakin kesuntukan masa sebenarnya. Kita hampir-hampir di penghujung Tuan Haji. Tapi untuk pengetahuan saya sendirilah, durasi ataupun duration setiap peserta yang akan berpidato di peringkat akhir nanti, berapa masa yang diberikan pada setiap peserta itu sebenarnya, Tuan Haji? Setiap peserta kita beri masa dia 13 minit. Bermakna dia akan merakamkan dia punya pidato yang nak disampaikan tu dalam tempoh 13 minit. Dan video itulah yang akan dikemukakan, yang kita akan nilai semasa pertandingan di peringkat negeri dan juga pada pertandingan akhir yang akan kita adakan pada 3 September 2021 ini, iaitu pada malam Jumaat malam Sabtu.
Baik, kita tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi Tuan Haji. Jadi harapan Tuan Haji jugalah dan juga seruan Tuan Haji kepada peserta-peserta peringkat akhir, tetapi yang penting juga ialah kepada rakyat Malaysia untuk menumpukan perhatian mereka kepada pertandingan akhir pidato kenegaraan ini yang akan berlangsung pada 3 hari bulan September nanti. Silakan Tuan Haji. Ya, harapan saya yang pertama, Jabatan Penerangan khususnya berharap semoga program ini kita akan dapat teruskan sebagai wadah untuk menyemai semangat patriotik, semangat cintakan negara, semangat untuk sama-sama orang kata bersama dengan kerajaan bagi memastikan supaya sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia setiap tahun itu ini ada merupakan platformnya sebagai satu wadah untuk kita menzahirkan rasa cintakan kita kepada negara. Bagaimana caranya? Menyertai pertandingan pidato ini untuk kita sama-sama menyumbang kepada negara. Itu yang pertama. Yang kedua, pada 3 hari bulan ini kita akan adakan pertandingan akhir untuk memilih juara pertandingan pidato kenegaraan 2021, yang mana pertandingan ini akan diadakan dalam secara FB Live dalam Facebook resmi Jabatan Penerangan, itu juga dalam YouTube resmi Jabatan Penerangan dan juga Facebook resmi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang kita boleh ikuti, rakyat boleh ikuti sama-sama, bagi sama-sama kita memberi sokongan dan juga dukungan kepada peserta-peserta yang akan bertanding dalam pertandingan akhir pertandingan pidato kenegaraan peringkat kebangsaan bagi tahun 2021. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Hashim kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan sekali lagi kami di Ruang Bicara mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Jabatan Penerangan Malaysia yang menganjurkan program ini, dan saya percaya mungkin juga dengan tumpuan penonton-penonton yang lebih ramai, barangkali ianya betul-betul akan memberikan satu impak ataupun kesan yang cukup positif dalam jiwa rakyat Malaysia sendiri, dan mungkin juga kita akan dapat meningkatkan semangat kecintaan kita kepada negara, semangat patriotik kita kepada negara, kerana sesungguhnya lah siapa lagi yang kita harapkan selain daripada kita sebagai rakyat Malaysia terus menyemarakkan semangat itu di kalangan kita. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti biasalah kita masih lagi berjuang sebenarnya menentang pandemik COVID-19. Selalu kami pesan kepada anda, patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga jangan lupa kita jaga negara kita. Kita jumpa lagi.